Perkara yang perlu kita fahami sebagai seorang Muslim yang insya Allah akan melaksanakan tanggungjawab secara sempurna hidup di dunia dan di akhirat insya Allah. Baik, usahawan bisnes online. Lepas tu kita tambah lagi. Kenapa kita nak bincang, kenapa kita nak bawa topik ni? Sebab kita nak jana income. Dan kita nak jana income ataupun pendapatan. Kita nak jana income ataupun pendapatan, dan pendapatan yang kita nak jana ini ialah 5 angka. Maknanya bukan kecil-kecil lah. Kalau setakat nak jana RM100, RM200, tak padan lah saya nak datang daripada Kuantan tu ke Pusat tadi ni. Jadi kita bincangkan topik yang besar. Okay? InsyaAllah jana income 5 angka. Okay, satu lagi dia punya subtopik dia ialah hanya duduk di rumah. Begitu. Pasal apa? Pasal dia online kan? Dia tally dengan sini. Tu, online. Nampak tak boleh pakai nampak? Kalau tak nampak, beritahu lah. Kita terus interaksi kalau tak nampak. Baik, usahawan bisnes online, jana income 5 angka, dengan kita bawa satu konsep hanya duduk di rumah. Baik. 5 angka ni muslimin-muslimat 10,000 ke atas lah. 5 angka tu 10,000 ke atas. Dan jawab, 5 angka je, 10,000 ke atas. Baik. Ini kita nak capai bila ni? Ending nanti, insyaAllah, biiznillah. Ending daripada pertemuan kita ataupun kuliah kita hari ini, yang kita nak capai dalam pertemuan kita ini. Baik, sekarang kita pergi pada mukadimah. Kita tinggal dulu. Ini saya bawa ni awal supaya muslimin-muslimat nampak bahawa nantinya di akhir kita nak bincang perkara ni. Okay. Cuma sebelum masuk sini, saya buat dia punya intro. Baik, sebelum itu saya nak tanyalah muslimin dan muslimat. Dalam ramai-ramai yang hadir ni, siapa yang sedang ataupun yang telah berniaga? Maknanya ada urus niaga dia lah. Dia ada projek dia ada urus niaga. Ada kedai ke apa. Ada seorang Alhamdulillah. Niaga apa? Dobi. Saya diri. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Baik, yang lain mesti ada. Niaga apa? Contoh. Tanam cendawan. Yang tu ke yang linzi tu ke? Oh, baik. Muslimin muslimat sekian. Maknanya kita ni dengan perniagaan tak jauh. Kalaupun kita tak berniaga, kita juga akan berurusan dengan orang yang berniaga. Sebab kita nak dapat tukaran. Mungkin kita bagi duit pada dia akan bagi barang pada kita. Itu dia panggil tukaran dalam perniagaan. Jadi tak asing lah. Cerita bab niaga ni tak asing. Dan yang paling penting ialah perniagaan ini untuk kita jana income. Tetapi tidaklah bermakna satu-satunya cara untuk dapat income itu berniaga. Kita ada je peluang-peluang lain untuk jana income. Tetapi itulah kadang-kadang kita terpaksa menempuh satu cabaran tertentu. Ada orang dia tak boleh nak cari income kerana faktor kesihatan. Ada orang tak boleh bekerja dan tak boleh nak berniaga pun kerana faktor dia sihat tapi kena jaga orang sakit pula di rumah. Mungkin ibu ayahnya terlantar dan sebagainya. Jadi dia tak ada pendapatan. Ada orang yang berniaga dah, macam-macam niaga dah, jatuh, ditipu, kena scam, macam-macam dah dia berniaga, tak jalan. Akhirnya lekat hutang. Patutnya berniaga ni cari duit, tapi dia hanya meninggalkan hutang yang banyak. Siapa pernah ada pengalaman begitu Dia berniaga, kemudian dah niaga jatuh satu hal, tinggal hutang pula nak kena bayar. Sekian lama hutang, tak lepas-lepas sampai sekarang. Jadi akhirnya dia mau tak mau kena bebaskan diri daripada hutang. Sebab hutang ni wajib bayar satu. Yang kedua, kita tak nak nanti mati bawa hutang. Tergantung kita di hadapan Allah Azza wa Jal kerana bawa hutang. Wala'iyadzubillah. Jadi kita kena bebaskan diri daripada hutang. Maka kita kena buat usaha lah. Kena ada satu perancangan, satu usaha yang gigih untuk bebaskan diri daripada hutang. Satu lagi suri rumah.
ramai suri rumah yang ada yang ini kan. Mungkin dah pencen ataupun mungkin dah daripada awal lagi dia tak bekerja suri rumah. Tapi mau tak mau dia kena bantu pendapatan suami. Sebab apa? Sebab kos sara hidup tinggi sekarang. Saya tak tahulah muslimin-muslimat, tapi kalau saya lah ada 5 orang anak di universiti. Seorang saja yang dapat tajaan marah. 4 lagi semua sendirian berhak. Father and mother. Bukan faham father and mother. Maknanya kena bayar. Kos pengajian dia kena bayar segala-gala lah. Di luar negara, seorang di Turki, seorang di Mesir, seorang di Jordan. Jadi kos tinggi. Itu tak kena lagi sewa rumah, kereta, api, air, telefon. Pendek kata, saya keklip semua sekali. Bulanan yang diperlukan paling busuk pun nak kena ada dengan 5 orang anak di universiti ini 10 ke 15 ribu sebulan. Itu pun beramak. Saya lah. Jadi kalau kita nak jaga, nak survive kehidupan dan nak pastikan anak kita boleh dapat pendidikan yang baik, jadi kita kena ada income yang cukup untuk sampingan ataupun tambahan selain daripada income yang telah pun kita miliki. Jadi suri rumah ni akan bantu. Dia duduk rumah, masa dia panjang, masa dia banyak, sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil lipat kain, urus rumah, dia mesti bantu untuk pendapatan keluarga. Itu antara beberapa kelompok yang saya sebut yang selayaknya bangkit menjadi usahawan. Sebab apa? Sebab kita diajar untuk berdikari. Kita diajar untuk berdikari. Usahawan maknanya berusaha. Orang yang berusaha, bukan orang yang duduk saja. Orang yang berusaha. Hartawan, orang yang berharta. Dermawan, orang yang suka menderma. Rupawan, orang yang cantik. Usahawan, orang yang berusaha. Apa aja lah. Okey. Jadi sekarang ni kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita bermula perbincangan kita dan kita bermula untuk merealisasikan hasrat kita untuk menjadi usahawan, insya-Allah. Jadi kita bukan bermula entah dari mana ataupun kita melangkah entah daripada aspek mana, tetapi kita bermula dengan nama Allah. Allah mana? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, insya-Allah. Semoga permulaan kita, perbincangan kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, kita menjadi usahawan ini adalah untuk 3 perkara. Baik, kita betulkan niat dan qasad. Semua termasuk saya yang hadir pada pagi ini, betulkan niat dan qasad terlebih dahulu. Niat dan qasad. Kita ada 3 niat dan qasad kita. Yang pertama, kerana Allah. Kita nak bincang bab perniagaan ini, kita nak jadi usahawan ini, mesti bermula dengan kerana Allah. Kenapa kita sebut kerana Allah? Supaya apa yang kita buat dapat pahala. Itu je poin dia. Supaya dia jadi ibadah. Niaga pun ibadah. Kam min amalin. Ada ulama dia sebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kam min amalin yatasawwaru a'mal dunia. Yatasawwaru bi surati a'mal dunia. Berapa banyak dia kata amalan-amalan yang zahirnya macam amalan dunia. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal dunia. Banyak dia kata amalan-amalan yang zahir nampak amalan dunia. Contoh niaga, bermain dan sebagainya, nampak macam amalan dunia. Wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Tetapi akhirnya dia menjadi amalan akhirat. Kenapa? Kerana betulnya niat. Niat dia itu kerana Allah. Dia bersukan kerana nak sihat badan. Apabila badan sihat, dia cergas, dia boleh beribadah kepada Allah. Kan dapat pahala. Sama juga dengan berniaga. Berniaga cari duit, nampak macam cari duit. Duit tu harta benda dunia. Tapi kenapa? Kerana Allah. Banyaklah cerita nak bila kita buat kerana Allah, artinya kita bukan buat kerana nafsu, bukan kerana manusia, bukan kerana apa, tapi kerana Allah. Kerana Allah yang suruh. Di mana Allah suruh? Baik, balik ni boleh buat kerja rumah. Pergi kepada surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Biasanya kita baca surah Jumaat, pagi-pagi Jumaat kita baca surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Apa kata Allah dalam ayat tu? Fa'idha qudiyatis salat. Apabila telah selesai sembahyang. Maknanya kita dah selesai dah tunai tanggungjawab. Kita dah selesai dah mengambilkan diri kepada Allah. Kewajipan-kewajipan kita kepada Allah selesai.
Apabila telah selesai mendirikan solat, apa kata Allah? Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Maknanya keluar, bekerja, keluar. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Untuk apa bertebaran keluar ke muka bumi ini? Wabtaghu min fadlillah. Keluar itu adalah untuk mencari rezeki Allah yang dikurniakan oleh Allah. Wabtaghu. Allah perintah suruh cari. Ini usahawan. Allah suruh kita berusaha. Jangan duduk diam. Jangan berpada dah kita orang miskin. Macam mana? Lantaklah. Kita harap orang lah sumbang. Akhir-akhir minggu, akhir-akhir bulan. Adalah tu. Mana-mana badan kebajikan datang. NGO datang bagi sumbangan. Hanya senantiasa menadah tangan mengharap pemberian daripada orang. Tidak ada usaha. Sedangkan Allah wabtaghu, hendaklah kamu segera pergi keluar mencari rezeki daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujungnya Allah kata wazkurullah wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Baik. Wabtaghu min fadlillah. Kemudian wazkurullaha katsira, maknanya ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baik. Apa maksud ingat Allah sebanyak-banyak? Sambil-sambil kita berusaha mencari rezeki, sambil-sambil kita berikhtiar mendapatkan pendapatan, ingat Allah. Jangan sampai kita cari cara haram. Jangan sampai kita berniaga tetapi dengan perniagaan yang melanggar batas syariat, yang tidak patuh syariat. Jangan sampai kita berniaga, dapat untung, dapat duit, lara, lupa Allah. Itu makna. Jadi komplit lah agama kita ni Allah Ta'ala suruh. Lepas tu yang paling menangis sekali, lepas pada Allah kata dah selesai sembahyang, bertebarlah di atas muka bumi, carilah rezeki daripada Allah, ingat Allah banyak-banyak, jangan sampai kamu buat perkara yang haram. Akhirnya Allah kata apa hujung penutup ayat tu? Ayat 10 surah Jumaat, la'allakum tuflihun. Kamu berjaya. Kamu berjaya untuk di dunia dan akhirat. Kamu akan berjaya insya-Allah. Yang kita sebut jannah income 5 kali. Kita akan berjaya. Tapi dengan syarat mesti ada sinergi antara marketing kita di dunia dalam urusan perniagaan dengan marketing kita di akhirat, dengan jangan kita melupakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, itulah kita punya niat yang pertama ataupun dia panggil qasad yang pertama. Buat kerana Allah. Kita buat ni kerana Allah. Allah yang suruh. Bukan saja-saja. Bukan kerana kita nak isi masa lapang. Memang itu adalah satu daripada yang disyariatkan oleh Allah. Yang kedua ialah untuk Allah. Tadi yang kerana Allah, ini untuk Allah. Kita berniaga ni untuk Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Apa dimaksudkan untuk Allah? Fi sabilillah. Di jalan Allah. Kita berniaga ni di jalan Allah, untuk Allah. Kita nak menderma. Kita nak bantu sekolah agama. Kita nak bantu para alim ulama berjuang. Kita nak sumbangan kepada fakir miskin. Kita nak bayar zakat. Kerana zakat itu rukun Islam. Apa lagi? Itu semua kita belanja, kita nak untuk Allah. Untuk Allah. Kita nak beri sumbangan kepada suatu amalan yang menjadi sedekah jariah untuk mak ayah kita. Dan mak ayah kita dah tak ada. Kita dah hilang peluang untuk berabdi atau berbakti kepada mereka. So kita sedekah jariah. Sedekah jariah sampai tak? Sampai. Sebab ada 3. Iza mata ibnu Adam inqata amaluh illa 3. Mati anak Adam, putus semua amalan kecuali 3. Satu daripadanya ialah ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Lagi orang nak guna sedekah tu, dia buat masjid, buat sekolah apa semua sekali, pahala mengalir kepada mak ayah kita, kepada kita pun kalau kita dah mati nanti. Dan yang ketiga ialah waladun salih yad'u lahu, anak yang salih yang sentiasa mendoakan kedua orang tuanya. 3 saja yang sampai. Jadi kena buat untuk Allah. Kemudian yang ketiga, bersama Allah. Bersama Allah. Baik, bersama Allah ni kembali pada tadilah. Wazkurullaha katsira. Sambil-sambil kita berniaga, sambil-sambil kita melaksanakan tanggungjawab ini, kita ingat Allah. Jangan tinggal Allah.
Jangan tinggal Allah. Sebab Allah ni selangkah kita tinggal dia, 2 langkah dia tinggal kita. 1 hari kita tinggal dia, seminggu dia tinggal kita. Kalau kita tak peduli pada Allah, Allah tak peduli pun pada kita. Jangan sampai kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang kita sebut sebagai niat dan qasad. Fadhal. Tak seru muzik. Baik. Jadi jelaskan sekarang ni kita dah ada 2. Yang pertama, kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam usaha kita lakukan. Yang kedua, kita nak bincang pasal bisnes ini, kita mesti bermula dengan 3 niat dan qasad. Apa niat kita berniaga? Apa niat kita menjadi usahawan? Ialah kita nak berniaga, nak jadi usahawan ini. Yang pertama kerana Allah, yang kedua untuk Allah, dan yang ketiga bersama Allah. Habis. 3 perkara dah saya sebut tadi. 3 perkara dah saya sebut. Apa dia? Yang pertama bermula bismillah, yang kedua niat dan qasad, dan yang 3 siapa sepatutnya jadi usahawan. 5 kelompok yang saya sebut tadi kan. Siapa yang sepatutnya jadi usahawan. Okey, habis itu kita rehat sekejap dalam setengah minit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kaitannya perniagaan yang kita nak buat, usahawan yang kita nak jadi ni, yang kita nak jadikan diri kita sebagai usahawan, dengan kehidupan kita sehari, dengan perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah, dengan penglibatan kita sebagai seorang muslim di medan amal Islami. Baik, kita pergi kepada ayat 41 daripada surah Taubah. Okey, kita pergi pada ayat 41 daripada surah Taubah. Apa firman Allah? Infiru kifafan wasiqala. Baik, infiru ni segeralah kamu. Jangan duduk diam, jangan lambat-lambat, jangan lengah-lengah. Segeralah kamu berjihad, maknanya pergi ke medan, dalam keadaan ringan ataupun berat. Apa makna ringan ataupun berat? Abu Talhah dia sebut dalam tafsir ni, dalam Ibnu Katsir dia cerita ni. Abu Talhah kata radhiyallahu anhu, dia kata infiru khifafan wa siqalan, ay infiru syubbanan au wa syuyukhan. Syuyukhan maknanya muda atau tua. Jadi kita nak elaborate kepahaman daripada sini. Berjuanglah, bersegeralah kamu pergi ke medan dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan muda ataupun tua, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan apapun, ramai atau sikit. Maknanya kita kena berjuang. Tak boleh bagi alasan tak nak terlibat dengan amal Islami sebagai seorang muslim. Kita kena berjuang. Baik, infiru khifafan wasiqala. Berjuanglah kamu dalam keadaan ringan ataupun berat. Wajahidu, dan berjihadlah olehmu bi amwalikum, dengan harta kamu. Ini poin saya ni. Dengan harta kamu. Allah Taala suruh kita berjihad dengan harta. Dan kalau tak ada harta, nak berjihad macam mana? Orang kutip derma, orang lain bagi derma, kita pandang saja. Orang lain boleh turun ke medan dengan begitu aktif sebab dia ada dana, kita tengok saja. Rasa tak dalam hati kita nak jual sama? Ada, sebab kita seorang muslim, sebab kita diperintah oleh Allah untuk berjihad. Tapi kita hadapi masalah ini. Orang kita boleh berjihad dengan cara lain, dengan bagi tenaga. Dan kita kalau boleh nak melaksanakan apa saja yang Allah perintah, kalau boleh. Tetapi benar kita boleh buat apa yang kita mahu. Namun kita diajar untuk berusaha supaya mencapai kemampuan itu. Jangan kita berpada dengan tanpa melakukan sebarang langkah dan usaha ke arah itu. Baik, Allah kata wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kamu dengan harta kamu dan jiwa kamu. Nak bagi jiwa, nak bagi tenaga dia pun, kalau tak ada duit tak boleh bagi juga. Umpamanya kita nak berkumpul di mana? Di Kuala Lumpur, dalam satu sesi pertemuan untuk kita mempertahankan syariat, kerana orang nak heret syariat Islam ke mahkamah.
Kita ni tak ada duit. Kita apa tak ada duit, kita bagi tenaga. Nak bagi tenaga apa? Nak pergi pun tak boleh. Sebab kena pakai duit juga. Dengan tambah minyaknya, dengan tolnya, dengan segalanya. Contoh. Itu simple-simple lah saya bagi contoh. Maknanya perlu. Dan waktu zaman Nabi pun, Nabi minta sumbangan daripada sahabat. Ada bagi kuda, ada bagi kurma, ada bagi, semua bagi. Apa yang ada pada mereka? Harta. Dan maksud jihad dengan harta dia juga ialah, mungkin ada ulama hurai, dia kata mungkin ada orang dia banyak harta, tapi dengan sebab harta dia leka dan dia lalai, dia tenggelam dalam kemewahan, akhirnya dia tak jihad. Jadi Allah perintah, jihadlah kamu dengan harta. Harta yang kamu ada tu jangan kikir, jangan bakhil, belanjakan di jalan Allah. Begitulah cara ulama memahami dan membahaskan ayat ini. Yang penting ialah harta sebahagian daripada subjek perjuangan. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya cerita kita ni? Cerita kita ni cari harta bukan untuk jadi hamba harta. Kita cari harta bukan kerana kita gila harta, tetapi kita mencari harta adalah kerana kita nak menakluki harta, kerana kita nak menguasai harta. Kita cari dunia bukan kerana kita hamba dunia, tetapi kita mencari dunia adalah kerana kita nak menakluki dunia dan menguasai dunia. Itu sepatutnya kita sebagai seorang Muslim. Sebab tu kalau kita baca sejarah perjuangan Islam, bagaimana pejuang-pejuang Islam dulu berjuang untuk menakluki negara-negara tertentu. Bukan kerana dia gila kuasa nak jadi pemerintah. Tak, dia nak menakluki negara tersebut kerana nak menjadikan negara itu tunduk dan patuh kepada Allah. Baik, jelas. Jadi kita tak perlulah kenapa pula ustaz dia ni tiba-tiba datang bincang soal nak cari harta pula. Kan kita ni diajar supaya zuhud, supaya ingat akhirat. Baik, zuhud bukan makna miskin. Zuhud bukan makna miskin. Miskin Nabi tak nak. Sebab itu satu daripada doa Nabi yang sahih. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, daripada kefakiran, daripada kekufuran dan kefakiran. Nabi tak nak kafir dan Nabi tak nak fakir. Nampak? Sebagaimana kita tak nak kepada kekufuran, begitulah kita tak nak kepada kemiskinan. Ada di kalangan kita yang datang pagi ni, saya tak kisahlah ustaz, miskin-miskin pun lagi senang, tak payah duk kira sangat, kita kira rada je apa yang ada. Ada orang berfikir macam tu? Ada? Tak ada. Sebab Nabi sendiri minta berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Macam mana pula kita boleh rada dengan kefakiran? Tak boleh. Kita mesti keluar daripada kesempitan keuangan. Baik, habis. Berhenti setakat ni, belum saya akan pergi pada soal habis. Itu sebagai intro, sebagai kefahaman, sebagai satu asas bertolak. Kenapa kita bincang? Tiba-tiba dia datang bincang pasal nak jadi usahawan ni. Kenapa? Elok-elok kuliah kita dulu bincang pasal fiqh, pasal syariat, pasal usuluddin, pasal akidah. Tiba-tiba hari ni main bincang pasal negara pula. Kenapa? Itu dia punya orang panggil munasabatul kalam, ataupun munasabah cerita dia. Munasabah cerita dia, kaitan cerita dia. Tiba-tiba kita bincang ni kerana tadilah asas yang telah saya sebut. Baik, setakat ini muslimin